Jadi isu timbul ialah kenapa pembangunan insan ni perlu diterapkan kerana isu banyak. Yang pertama ialah kebinasaan diri, banyak berlaku di tangan remaja atau masyarakat tentang kebinasaan diri, melibatkan diri dengan dadah, konflik, bosia, bunuh diri dan sebagainya. Kerosakan orang lain, sanggup rogol, rompak, bunuh dan lain-lain, sanggup melakukan pencemaran, global warming, tanah runtuh, banjir kilat dan sebagainya, dan ingkar perintah Tuhan. Jadi kena masalah isu-isu ni, maka perlulah dilengkapi, okay, dengan ilmu dan juga modal insan. Okay. Jadi PIPP 2006-2010 pembangunan insan disebut dengan istilah modal insan, negara bangsa dan rakyat minda kelas pertama. Perlakuan kita tak ada lah kita punya ni, tapi perlakuan buang sampah rata-rata. Kebersihan tak jaga. Nampak macam tengok sekali macam kelas, tapi perlakuan tu bukan kelas pertama. Kalau kelas pertama maknanya kebersihan, sampah dibuang dalam tu sampah. Okay. Negara bangsa, negara yang sayang, cinta, taat pada negara. Okay. Menerima ke pelbagai kaum, pembilang bangsa dan sebagainya, saling hormat menghormati. Dan yang kelima ialah teknologi. Okay. Dunia berkembang pesat kerana perkembangan pesat dalam bidang teknologi. Okay. Sekarang ni dari masa ke semasa teknologi penting. Jadi perubahan teknologi harus kita ikut dan kita gunakan. Okay. Dalam industri, dalam kehidupan seharian dan sebagainya. Jadi beberapa institusi yang ditubuhkan, okay, memang khas dalam bidang perkembangan teknologi seperti TM, UTM, Politeknik, okay, yang memang menekankan perkembangan teknologi. Dan mata pelajaran sains dikenalkan semula pada tahap 2 sekolah rendah 19 tahun pada tahun 1994 dan tahap 1 pada 2001 serah dengan keperluan sains dan teknologi. Jadi ini semua bertujuan untuk pelajar mempunyai asas, okay, sains, dan senanglah untuk menyerap, okay, mengaplikasi, memahami ilmu teknologi yang digunakan dalam kehidupan seharian. Okay, MSc diperkenalkan, okay, multimedia super corridor diperkenalkan sebagai langkah, okay, aplikasi perdana berkaitan dengan ICT. Okay. Salah satu MSc Sekolah Bistari, okay, dirintis Sekolah Bistari. Okay, Sekolah Bistari 1999, okay, menekan Banyak Bistari yang menekankan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Okay, 19 2000. Okay. Dan yang keenam ialah pengantarbangsaan. Okay, selaras dengan sistem pendidikan adalah selaras dengan globalisasi. Okey, dunia tanpa sepadan, globalisasi selaras kehidupan. Jadi maknanya kita boleh diterima, okey, pelajar luar, lulusan diterima kita dan lulusan kita diterima di negara luar. Okey, itu pengantarbangsaan, standard quality itu penting. Kalau kita shock sini tak sampai pengantarbangsaan, jadi pelajar hanya pelajar negara aja. Sebab tu kita tengok ada pelajar luar negara di kampus, iaitu tujuan adalah menunjukkan bahawa juga ada ketiganya, okey, pertukaran pelajar, okey, kursus yang diambil di sini dibawa balik ke tempat dia dan anda ambil kursus sana, bila balik ke sini tak perlu lagi ulang, kredit itu diterima, okey, dalam anda punya kursus-kursus yang anda jalankan lah. Okey, dan akhir sekali adalah pembentukan negara bangsa, iaitu terah pertama dalam strategi PIPP. Okey, apa yang ditekankan? Yang pertama, terah satu. Membina negara bangsa. Rakyat yang cinta sayangkan negara. Tak ada lagi rasa bahawa ini bukan tanah air dia, aku kaum pada negara tumpah darah. Jadi di mana dia lahir, di situlah dia ni. Yang terah kedua, membangunkan modal insan. Okey. Yang ketiga, memperkasakan sekolah kebangsaan, supaya sekolah kebangsaan lulusannya ramai orang nak belajar di sekolah kebangsaan. Kalau sebelum ni kurang pergi sekolah AJKC, pergi sekolah swasta. Bila memperkasakan ni,
sekolah kebangsaan, ramailah ibu bapa masyarakat nak menghantar anak ke sekolah kebangsaan. Merapatkan jurang pendidikan, mungkin di bandar tu tak masalah, di luar bandar, ikuti di luar bandar, di Sabah Sarawak terdapat jurang yang sangat jauh. Ada sekolah yang tak ada kemudahan elektrik, tak ada kemudahan internet. Kalau di bandar dia ada kemudahan internet, tak ada masalah, dia cepat dapat maklumat dan sebagainya. Tetapi di luar bandar, dia lambat. Mungkin tak ada kalau api, elektrik, air dan sebagainya. Jadi macam mana dia nak melayari internet? Jadi dia terpaksa keluar. Di sini jurang pendidikan berlaku. Tujuan kita untuk mensamaratakan pelajar ni, akhirnya matlamat ini tak capai lah. Sebab tu kita kemudahan dan sebagainya pada setiap sekolah di negara ini perlu ditingkatkan. Yang kena ialah melonjak kecemerlangan industri pendidikan, yang ranking, standard dan sebagainya, melalui pencapaian, kajian, research, hasil keberhasilan pelajar, grade dan sebagainya yang dapat melonjak industri pendidikan. KPM berhasrat membangunkan warga negara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri global. Maknanya KPM di awal lagi, peringkat pra dan sebenarnya kita nak global. Patriotism, cintakan negara, menyanjung-menjungi warisan budaya dan kesenian. Lahir dari kecil lagi dia ada perasaan ni. Patriotism, cinta, warisan. Hasrat minat negara ini akan dicapai dengan memperkasakan bahasa Melayu. Meningkatkan disiplin pelajar, menggiatkan rancangan integrasi murid untuk perpaduan RIMO, menggiatkan aktiviti co-curriculum, sukan bagi membina jati diri serta menerapkan budi bahasa dan adab di kalangan pelajar. Apa dia pendidikan holistik? Sistem pendidikan yang tidak berasaskan peperiksaan semata-mata. Untuk menilai pencapaian pelajar. Melalui sistem ini pengumpulan mata dilaksanakan. Markah murid tahun 1 hingga tahun 6 dikumpul, dikira bagi menentukan pencapaian. Jadi markah keseluruhan akan digabung dengan markah dari 4 penilaian iaitu psikometrik, co-curriculum, peperiksaan sekolah, peperiksaan kementerian. Murid akan menduduki seragam LPS di soal yang berlaku sekarang ni. Projek keseluruhan dilaksana 2008 15 sekolah. 2009 sebanyak 500 sekolah laksana projek perintis. 2010 pelaksana menyeluruh pendidikan holistik ini. Jadi itulah dia cerita tentang hala tuju pendidikan di Malaysia yang bertujuan untuk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perpaduan bahasa, guna tenaga, pembangunan insan, teknologi, pengantarbahasan dan pembentukan negara masa. Ada soalan pertanyaan tentang tajuk yang saya bincangkan ini? Saya buka pada anda. Kalau tak ada, anda boleh bersoal jawab tentang assignment ke dan sebagainya. Kalau tak ada apa, kita tamatkan takat ni lah. Ada lagi pertanyaan? Ada soalan? Doktor, saya ada soalan. Saya nak tanya ni, misalnya seseorang mahasiswa ataupun seorang rakyat Malaysia menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa yang utama ataupun lebih boleh dikatakan menggantikan bahasa Malaysia itu menjadi bahasa Inggeris. So tindakan ini adakah dapat menggugat perpaduan negara yang ada pada sekarang ni? Yang pertama adalah bahasa kebangsaan mesti dikuasai lah. Bahasa yang sama itu bahasa Inggeris juga tidak ada. Jadi dalam sebarang besar jadi proses rasmi gunalah bahasa kebangsaan. Yang rasmi dan sebagainya di luar, di rumah dan sebagainya tak ada masalah. Jadi dalam aktiviti pembelajaran rasmi ni sekolah. Dan ada juga subjek yang menggunakan bahasa Inggeris sekarang ni macam design, matematik. Memang dah yang memperkasakan boleh juga disebut kan. Lain-lain? Terima kasih doktor.
Okey, lain-lain? Okey, yang lain? Kalau tak ada, kita tamat kat sini. Anda baca berikutnya, tajuk yang berikutnya. Yang penting modul anda boleh cek, semak, betulkan. Okey. Saya nak paparkan dalam online ni pun tak boleh. Okey. Ada soalan, pertanyaan, lain-lain? Okey, kalau tak ada apa, okey, siapkan modul. Nanti saya masukkan, mungkin hari ni esok saya masukkan soalan, anda jawablah soalan itu. Okey, kalau tak ada apa, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.